Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral Lemak Tulen. Selari dengan misi kurus tahun 2022, apa kata korang letak target untuk buang korang punya boroi, kecikkan lengan, kecikkan peha menjelang hari raya pada tahun ini. Sebab pejam celik lagi beberapa bulan je kita nak sambut puasa dan kemudian kita sambut hari raya Aidilfitri. Melalui program kurus viral Lemak Tulen, kita akan ajar korang nak buang boroi, nak kurus, nak dapat bentuk badan yang menarik hanya melalui pemakanan yang betul dan senaman yang efektif sahaja, tanpa menggunakan sebarang alat, sebarang produk dan sebarang ubat untuk kurus yang boleh membahayakan diri korang. Dengan bajet yang paling murah dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja, walaupun dekat rumah, tanpa risau apa sahaja rutin dan pekerjaan harian korang. Dengan hanya RM89 selama 7 hari dan program kita adalah money back guarantee. InsyaAllah korang akan dapat rasa perubahan dan nampak sendiri kesan dia dalam masa yang singkat walaupun selepas habis program 7 hari. Untuk bulan Mac kita hanya ada 2 batch saja dengan slot yang sangat-sangat terhad. Hampir 9,000 orang telah menyertai program Lemak Tulen ni dan 100% success rate. Tak ada seorang pun yang gagal. Lepas ni kalau korang nak bergabar untuk hari raya, tak payah lagi nak tarik nafas untuk nampak korang kononnya kurus. Untuk kaum perempuan mungkin nak pakai baju-baju lama masa korang anak dara zaman remaja dulu, boleh pakai baju yang lama balik. Slot terhad, masa terhad, korang boleh klik link dekat bawah sekarang untuk join program Lemak Tulen. Jangan terlepas. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Haris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, berdu. Let's go. InsyaAllah. Alhamdulillah. Yeah. Atas permintaan ramai juga orang yang duk DM aku dekat IG, orang suruh aku memberikan ulasan tentang tragedi atau satu kes yang melibatkan kematian pelakon terkenal dan juga seorang penyanyi daripada negeri ataupun negeri pula Thailand, iaitu Tang Mo Nida ataupun mendiang Tang Mo Nida. Secara ringkasnya, siapa Tang Mo Nida ni? Tang Mo Nida ni adalah nama penuh dia Pataratida Pachawirapong. Okey, dilahirkan pada 13 September 1984, seorang pelakon, seorang penyanyi yang pernah mendirikan rumah tangga tapi tak lama pada tahun 2013 dan juga berpisah pada tahun 2015. Sebagai seorang pelakon, beliau ada membintangi banyak drama-drama daripada Thailand dan juga beberapa buah filem juga, dan beliau ada juga menghasilkan 5 buah album. Sebelum aku teruskan dengan ulasan aku berkaitan tragedi yang menimpa Tang Mo Nida ni, sudi-sudilah untuk korang semua untuk tekan butang subscribe. InsyaAllah aku akan terus memberikan konten-konten yang bermanfaat dan boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua, insyaAllah. Tekan butang subscribe. Tragedi yang menimpa pelakon Tang Mo Nida ni, pada tanggal 24 Februari sekitar jam 11 malam, Tang Mo Nida ni bersama dengan rakan-rakannya ada macam event kecil lah di kalangan rakan-rakan ni, di mana dia bersama rakan-rakannya pergi naik satu bot ni untuk pergi makan lah. Aku tak pasti dia makan atas bot ke, dia nak pergi satu tempat ke, dan kemudiannya mendiang terjatuh daripada bot, dan pada 26 Februari pada sekitar jam 1 tengah hari, mendiang yang berumur 37 tahun ditemui terapung-apung dekat sungai itulah, Sungai Chao Phraya kot, aku tak sure. Kematian ataupun tragedi yang menimpa mendiang Tang Mo ni menjadi perhatian especially dekat Malaysia lah, di mana pelbagai spekulasi, teori-teori yang telah diutarakan oleh netizen yang dikatakan menjadi penyebab kematian ataupun tragedi yang menimpa Tang Mo ni lah. Ada yang kata memang betul-betul aksiden, ada yang kata kawan dia tolak lah, yang itulah, inilah. Ada netizen jumpa rakaman CCTV yang mendakwa macam beliau kena tolak, ada yang jumpa CCTV daripada awal beliau naik bot. Ada orang nampak macam gerak-geri ataupun tingkah laku kawan-kawan dia yang mencurigakan, yang boleh dijadikan juga sebagai penyebab kematian mendiang yang terjatuh daripada bot tu. Ada pula spekulasi yang mengaitkan dengan macam-macam lah, pengurus lah, bekas suami lah, sampai mak mendiang pun terlibat. Katanya mak mendiang ni dia berkabung ataupun kesedihan dia tu sekejap sangat.
dan dia mula-mula tak memaafkan kawan-kawan Tang Mo yang ikut naik tabut tu. Tapi dalam masa yang singkat, tiba-tiba dia maafkan pula. And then ada jugalah yang mengaitkan benda ni sebab Tang Mo ni dia ada insurans. Katanya ada insurans yang bernilai jutaan ringgit. Jadi di situ menjadi punca penyebabnya, kononnya penyebab kematian Tang Mo ni lah, orang nak berebut duit insurans tu lah. Itu part netizen jadi penyiasat. Ada di antara mereka adalah peminat fanatik mendiang Tang Mo ni, jadi diorang bersedih, diorang rasa macam tak adil dari segi penyiasatan dan sebagainya kan. Dan ada satu ketika tu sebenarnya kes ni dah ditutup bila mahkamah ataupun polis dekat Thailand mengklasifikasikan kematian mendiang ni sebagai kemalangan, tapi terpaksa dibuka semula kes tu disebabkan ada bukti-bukti lain yang muncul lepas tu lah. Jadi ulasan aku adalah, aku sejujurnya walaupun aku pernah tengok filem Satu Dunia, penyanyi pelakon Thailand pun ada yang aku kenal, sorry to say Tang Mo ni aku tak kenal. Dan yang aku peliknya lah, kenapa rakyat Malaysia, especially yang Melayu Islam ni, kenapa korang taksub sangat dengan permergian ataupun tragedi yang menimpa mendiang ni? Ada yang sampai tahap mendoakan mendiang supaya rohnya dicucuri rahmat lah. Ada yang sampai dekat bahagian komen tu sebut Al-Fatihah dibacakan untuk mendiang lah. Kalau setakat ada setengah netizen yang macam jadikan apa yang berlaku ke atas mendiang Tang Mo ni sebagai pengajaran. Contohnya macam adalah satu post akak ni, dia cakap similar apa yang berlaku dekat dia sama macam apa yang pernah jadi dekat dia, in terms of jangan percayakan sangat kawan-kawan lah, sebab kadang-kadang kawan yang paling rapat pun boleh tikam kita daripada belakang lah. Tapi ni yang sampai tahap bersedih-sedih sampai aku tak faham lah, korang ni macam korang ni Islam tau. Korang jangan nak putar belik cakap aku. Aku tak cakap kita tak boleh menghormati tragedi yang menimpa mendiang. Sebagai seorang Islam yang mana dekat internet, dekat YouTube bersepah-sepah dah ustaz cerita pasal ni. Sekiranya terdapat sesuatu kematian yang menimpa non-Muslim, sebagai seorang Islam, kita hormat pemergian beliau. Kita je cakap sorry ke, saya bersimpati ke. Kita pun tak boleh nak kutuk-kutuk ke, tak boleh nak gelak-gelak ke, tak boleh nak kecam-kecam, tak boleh nak hina-hina pun, walaupun yang pergi tu adalah non-Muslim. Cukup setakat tu. Itu role kita sebagai orang Islam. Kita tak boleh mempersendakan kematian orang lain walaupun yang non-Muslim. Tapi netizen Malaysia ni over, tahu tak? Macam dah tak ada akhlak, macam dah tak ada akidah dah. Sampai siap mendoa-doakan, sampai gila lah korang ni. Benda ni lebih kurang juga yang pernah terjadi. Ada satu kematian selebriti daripada Korea, aku pun tak kenal juga, yang mana ada peminat selebriti Korea ni, laki kot, siap pergi upacara macam perkabungan, nyalakan lilin dan sebagainya. Benda tu, itu dah merosakkan akidah tau. Akidah kau dah lari lah tau. Korang dah semakin jauh daripada Islam. Pegangan iman korang tu dah semakin goyah, dah semakin jauh daripada Islam. Nak minat selebriti, nak minat siapa-siapa pun dalam dunia ni lah, baik yang Muslim ke, non-Muslim ke, penyanyi ke, pelakon ke, tak ada masalah. Tapi Islam kan dah ajar. Cuba cek balik, tanya balik ustaz ke, tanya mak bapak korang ke, kan Islam dah ajar tak boleh mendoakan kematian non-Muslim. Kita tak boleh nak baca Yasin ke, nak baca Al-Fatihah ke, nak mendoakan supaya roh mendiang yang non-Muslim ni dicucuri rahmat ke, tak boleh. Kita hanya boleh mendoakan non-Muslim ni dari segi kita doakan beliau mendapat hidayah, diberikan petunjuk, ditunjukkan jalan yang benar. Cukup sekadar tu. Kita tak boleh nak doa yang lebih-lebih sebab beliau adalah non-Muslim. Kita ada batas-batas dia lah. Serius, aku tak faham kenapa kematian ataupun tragedi yang menimpa Tang Mo ni menjadi ataupun menarik sangat-sangat perhatian lah terhadap orang Malaysia ni. Setakat pelakon, penyanyi, selebriti, apalah jasa sangat beliau pada Malaysia pun. Setakat selebriti, fahamlah kadang-kadang kita ni minat selebriti. Kadang-kadang pun adalah selebriti luar negara yang mati, yang meninggal dunia dan sebagainya. Kita sedih, fahamlah, kita minat daripada kita sedih. Tapi janganlah sampai tahap nak mendoakan, nak berkabung lah, nak doakan lah supaya dicuri rahmat. Apa benda ni korang ni? Jadi
itulah ulasan aku. Aku pun tak tahu. Aku pun orang kata tak kenal pun mendiang sebagai seorang pelakon ke selebriti ke, tapi tak bermakna aku tak boleh menghormati tragedi yang menimpa lah. Aku hormat apa yang aku boleh cakap kepada keluarga, kepada peminat Tang Mo ni. Sorry for your loss. Okay, aku bersimpati. Aku bersimpati ke atas apa yang menimpa. Okey, kita tak boleh nak mempermainkan, nak menjenakakan, nak mengutuk-ngutuk, nak mengecam, nak gelak-gelak apa yang telah terjadi kepada mendiang. Tapi tak bermakna juga aku kena doakan. Tak boleh. Itu batas aku sebagai seorang Muslim. Okey, setakat tu je aku punya limit. Okey, jadi peringatan ni aku nak bagi juga dekat semua orang Malaysia, especially Melayu Islam. Nak minat someone celebrity especially, tolong jaga limit ataupun had korang. Ingat, kita ni Islam, ada akidah, ada iman. Jangan buat sesuatu yang melampaui batas, yang melanggar akidah sebagai seorang Islam. Itu je aku nak cakap. Tak banyak sangat pun, tapi walaupun tak banyak, tapi benda ni serius lah. Sebab benda ni aku nampak dan ada orang DM aku pun macam, sedihnya Cap, tolonglah bagi ulasan pasal kematian Tang Mo ni, ada something yang terjadi yang suspicious. Okey, tak ada masalah, aku boleh bagi ulasan. Tapi dalam masa yang sama, bila aku dah nampak benda tu, aku yang dah ada platform ni, kalau aku berdiam diri, aku tak suarakan kebimbangan ataupun teguran aku, nanti dekat akhirat nanti aku juga akan disoal. Jadi korang boleh share video ni, insya-Allah sampaikan benda ni. Bukan setakat aku je sebenarnya, dah ramai dah ustaz-ustaz yang bersuara pasal benda ni. Jangan taksub sangat sampai nak mendoakan terhadap mendiang yang non-Muslim. Korang boleh komen apa yang korang nak komen, silakan. Okey, nak kutuk ke, nak kecam ke, alhamdulillah, insya-Allah aku dah lepas dah tanggungjawab aku dah bagi peringatan dekat korang. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah mantapkan ibadah kita, sentiasa perbaiki kelemahan-kelemahan yang kita ada. Always check and balance sebelum tidur tu, ingat balik, kita muhasabah diri. Segala kelemahan dan kesilapan yang kita dah buat pada hari-hari sebelumnya, kita tambah baik, kita dekatkan diri dengan Allah, kita dah boleh persiapkan diri kita untuk menuju kematian dan juga untuk menuju akhir zaman. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Have a nice day. Bye-bye. See ya.